Kembali orang propaganda hari Indonesia. Kalau kita patah balik kepada zaman Nabi SAW, seakan-akan Nabi tak bagi langsung can kepada perpaduan bangsa Quraisy ketika itu, yang banyak suku sarkanya. Sampai dikatakan oleh orang Arab, Nabi ni pemecah belah. Tuan-tuan, Nabi tidak seorang, Nabi tidak fokus, oh marilah suku-suku bangsa Quraisy kita bersatu padu. Kata tidak. Nabi bawa Islam, tuan-tuan. Marilah sama-sama kita masuk Islam. Sehingga kan orang Arab masa tu gaduh. Bapa masuk Islam, anak tak Islam, anak masuk Islam, bapa tak Islam, sampai gaduh, tuan-tuan. Tapi Nabi tak penting itu. Nabi penting Islam dulu. Bawa Islam masuk Islam. Adakah di situ menandakan bahawa Nabi tak pentingkan perpaduan ataupun Nabi pentingkan apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi, rakan ahli panel dan seluruh sedang pendengar ataupun sedang yang menghadiri pada malam yang berbahagia ini ya. Jadi kalau kita melihat sejarah di zaman Nabi SAW, ketika itu Nabi SAW dia bukan menentang kaum Quraisy itu, tapi yang ditentang adalah asabiyah. Asabiyah ni maknanya satu rasa kekaguman kepada bangsa sendiri sehingga mengetepikan bangsa-bangsa lain dan merasa takabur. Apabila orang ada rasa takabur, dia akan merasakan apa yang dia buat semua betul dan orang lain semua salah. Ini dalam hadis Nabi menyatakan man qutila tahta rayati immiyati yad'u asabiyah aw yansuru asabiyah faqatluhu jahiliyah. Barang siapa yang terbunuh di bawah bendera asabiyah, menyuruh kepada asabiyah ataupun menolong kepada asabiyah, maka kematiannya itu merupakan kematian orang-orang jahiliyah. Ada sebagian sahabat tertanya-tanya, wahai Rasulullah, apakah langsung tak boleh mencintai bangsa? Apakah langsung tidak boleh? Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab bab Al-Fitan. An Abbad bin Kathir Asy-Syami sami'tu abi yaqul sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah aminal asabiyah ayyuhibbu ar-rajulu qaumahu qala la walakin minal asabiyah man yu'ina ar-rajul qaumahu 'ala dhulm. Daripada Abbad bin Kathir Asy-Syami, dia mendengar ayahnya berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah daripada golongan asabiyah seorang itu mencintai bangsanya sendiri? Maka kata Nabi SAW, tidak. Tetapi yang dikatakan asabiyah adalah seorang menolong kaumnya ke atas perkara-perkara zalim. Jadi dalam perkara ini kita dapat lihat yang ditentang adalah asabiyah ataupun menyuruh kepada satu kaum ke arah ketaksuban. Sebagai contoh, bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia orang Yahudi. Orang Yahudi merasakan diri mereka terlalu agung sehingga menganggap bangsa-bangsa lain seperti binatang-binatang yang langsung tidak patut dihargai. Bangsa Jerman pernah menganggap bangsa mereka bangsa yang begitu hebat sampai mereka membunuh. Dan berlaku peperangan dunia dan sebagainya. 6 juta orang Yahudi atau Bani Israel dibunuh ketika itu. Kenapa? Kerana taksubnya kepada satu kaum itu. Ini yang dilarang. Jadi kalau kita lihat konteks macam mana Ustaz Fauzi tanya, dalam konteks Malaysia kita nak lihat ada 4 bentuk macam mana seruan itu boleh menjadi asabiyah atau seruan itu tidak menjadi asabiyah. Yang pertama kita lihat seorang yang menyeru bangsanya sebagai bangsa pilihan. Ini tak boleh. Dia kata bangsa dia terbaik. Contoh macam, maaf saya sebut, contoh dulu pernah ada maknanya keturunan Said contohnya kan. Dia kata tak boleh nak kahwin dengan orang selain Said sebab tak sekufu, tak sepadan dan sebagainya. Ini tidak boleh. Ada setengah-setengah orang mengatakan, oh bangsa Bugis paling berkaliber untuk memerintah kerana tengok sejarah-sejarah raja-raja Melayu banyak daripada Bugis. Ada yang kata Jawa kuat bekerja, sebab tu Jawa yang boleh maksudnya memimpin dan sebagainya. Kalau membawa sampai ketaksuban, sampai menyatakan bangsa ini yang paling bagus, itu tidak boleh. Sebab tu satu ketika dalam satu pembentangan kita kerja saya ada satu orang doktor lah,
Tak tahu dia bergurau ke apa. Dia kata, hang tuah tu kata takkan Melayu hilang di dunia tu. Sebenarnya ada sambungan lagi tu. Tapi tak semua orang tahu sambungan itu. Tapi saya tahu, kata doktor ni. Semua tanya, apa doktor? Takkan Melayu hilang di dunia selagi Jawa dan Bugis ada di belakang. Jadi dia kata macam tu. Jadi mana kategori pertama, kalau ada orang yang menyeru kepada bangsa sehingga taksub, itu tidak boleh. Itu yang Nabi SAW sebut sebagai asabiyah. Macam katakanlah kita bangsa Melayu, contoh kita sebut sampai oh Melayu lah segala-galanya, itu tidak boleh. Itu membawa kepada asabiyah. Yang kedua, apabila kita bicarakan tentang bangsa kita, atau contoh dalam konteks Melayu lah, Melayu sebagai umat Islam, Melayu sebagai umat Islam, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada seluruh bangsa ni, dia ada tanah dia. Cina ada tanah dia. Di Dagestan, orang Cina beragama Islam. Yang negara Cina baru ni larang, macam di Uyghur dan sebagainya, untuk orang Islam bangsa Cina tak bagi nak puasa, maka mereka berjuang sampai ada yang mati. Kenapa? Dia bangsa Cina Muslim, ada tanah dia dan dia dominan di sana. Kalau kita orang Melayu datang di sana, kita nak jadi hero pun tak boleh, sebab kita berada di sana. Dia adalah tanah yang letak di sana. Bangsa Palestin, kenapa bangsa Palestin mempertahankan tanah air mereka? Sebab mereka Palestin dan Islam. Umat Islam di Palestin, bangsa Arab di Palestin adalah umat Islam. Kalau kita Melayu datang ke sana, nak jadi hero sana pun bukan tempat kita. Di Nusantara ini, tanah ini adalah tanah daripada orang Melayu. Sebab itu sebut tentang macam mana nak bangunkan orang Melayu di tanah ini itu perlu. Soal pembuangan bayi, soal pendidikan, berapa ramai orang Melayu yang tidak boleh lagi maknanya maju dalam pendidikan, soal ekonomi dan sebagainya. Maka menyebut tentang maknanya satu bangsa tetapi ke arah umat Islam itu, membangunkan umat Islam itu, maka benda ini perlu. Sebab kita lihat macam mana umat Islam boleh dibangunkan. Sebab hari ini kalau anda kata umat Islam tidak dibangunkan, dia akan lemah, seluruh dunia dia akan lemah. Perbahasan yang ketiga, iaitu dalam konteks Nusantara, Melayu dan Islam. Melayu dan Islam contoh macam isu murtad, perlu dipertahankan. Contoh macam isu baru HIV duduk di gereja 2009, tuan-tuan mungkin ada dengar macam mana orang Islam HIV duduk di gereja. Ketika itu orang-orang maknanya orang-orang menyisihkan, tapi gereja ambil mereka. Itu Melayu dan Islam. Dan Islam tu perlu kita, maknanya kita lihat, kita kena highlight, kita kena perjuangkan. Contoh macam isu baru-baru ni, awal tahun baru ni, anak-anak orang Islam kita ikut pertandingan berenang di kolam akuatik Shah Alam ni. Hari pertama anak-anak orang Islam berenang dengan pakai menutup aurat. Hari kedua anak-anak orang Islam menang dan makin maju untuk peringkat seterusnya. Hari ketiga, apabila anak-anak orang Islam dah semakin menang, oh nak ikut pertandingan mesti pakai seluar pendek. Kalau tidak, tak boleh turun kolam, disqualified. Ini maksudnya Melayu dan Islam. Islam itu sebab ini adalah tanah kita orang Islam. Dan yang keempat, iaitu isu Islam saja. Isu Islam saja, contoh macam isu hudud. Hudud dia bukan isu politik, dia isu bagaimana kita ni perlu memperjuangkan, sebab ini umat Islam, dan ini tanah orang Islam, dan perlu dibuat. Dan kalau saya nak cadangkan tuan-tuan sekalian, bukan susah pun nak melaksanakan hudud. Mahkamah Syariah kita, dia hanya berbidang kuasa 356. 3 tahun penjara, RM5,000, 6 sebatan. Tak boleh lebih daripada itu. Kadang-kadang kalau orang kena haluat, hakim yang faham ni dia kata, okey, kalau ikut undang-undang Islam, kamu kena sebat 100 rotan. Tapi bidang kuasa yang diberi pada saya 6 rotan saja. Itu pun tak payah, maka denda RM1,000. Kalau hakim-hakim yang faham. Jadi dia bukan isu politik. So nak menjalankan hudud di Malaysia, luaskan bidang mahkamah syariah. Luaskan aja, luaskan. Siapa-siapa boleh. Semua sokong, luaskan bidang mahkamah syariah. Tak usah sebut hudud pun tak apalah. Kita tak mau cerita pasal hudud, kita nak luaskan bidang kuasa mahkamah syariah. Itu tanggungjawab kita semua. Sebenarnya tak kira apa pun keadaan. So jadi bicara mengenai katakan apa Rasulullah tu adakah tak boleh langsung macam maknanya memecah belah sebagainya, kita 4 tadi itu. Kalau kita bincang mengenai Melayu dan bangsa terpilih, Said ke Jawa ke Bugis, itu tak boleh. Melayu sebagai umat Islam itu perlu. Melayu dan Islam itu perlu. Dan Islam saja itu perlu. Ketiga-tiga itu perlu. Sebab benda itu perlu perjuangkan. Masalahnya bila kita berpecah kepada benda yang tidak perlu berpecah. Akhirnya semua anggap, okey, katakanlah
Ada isu murtad, oh ini isu politik. Akhirnya langsung orang tak pandang isu itu sebagai isu agama. Bila timbul isu hudud, oh ini isu politik. Akhirnya semua tak pandang itu sebagai isu agama. Kita bila memandang satu benda itu tidak mengutamakan benda yang penting. Jadi sebagai kesimpulannya, sedang ibu-ibu, ayah-ayah sedang Allah sekalian, kita kena balik pada Islam itu dan perjuangan Islam itu sendirilah. So jadi maksudnya ketepikanlah apa-apa fahaman hari Malaysia kata ustaz kan ya. So apa yang kita ada peranan kita masing-masing, main peranan masing-masing. Depan saya mungkin ada lawyer, ada guru, ada pendidik, ada apa semua. Tanamkan anak-anak kita supaya memahami Islam, jaga Islam itu. Dan mudah-mudahan satu hari nanti kita lihat pengamalan Islam dan orang Melayu kat Malaysia ni semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dan kita nak supaya jati diri orang Islam yang tak boleh tepis, jadi jati diri orang Melayu yang tak boleh terpisah dengan Islam, mana sentiasa dikuatkan. Sebab Melayu kalau tanpa Islam memang dia lemah lah. Sebab jati diri kita ni adalah dengan Islam. Itu wallahu alam.